Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau dengar jelas hidup dua-dua ni Pak ngah. Oh hidup noh. Oh. Baik, jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya. Ya. Jadi kita tengok muka surat 56. Muka surat 56 yang keempat. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi darain, kata pengarang. Yang keempat. Ini sambungan tuan-tuan Sambungan tidak dikatakan alim ulama kecuali menguasai 4 benda ni. Sekurang-kurangnya lah. Sekurang-kurangnya dia banyak lagi lah. Dia sebut dah kat atas tu. Ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu alat, dia sebut dah. Jadi ini antara bidang fiqh yang kena kuasai. Yang pertama dia sebut adalah ibadah kan, daripada bab air. Kemudian bab air, bab semayang, bab puasa, itu dipanggil bahagian ibadah. Yang kedua adalah dipanggil sebagai bab yang membicarakan tentang hukum jual beli. Kita panggil muamalat, kita bincang dah. Kemudian yang ketiga, kita dah juga bincang berkenaan dengan nikah kahwin, munakahat. Jadi 3 benda tu mesti menguasai dan tambah lagi satu lagi. Ibadah, kemudian muamalat, kemudian munakahat, dan malam ni yang keempat, rubuk. Rubuk ni maksud dia 1/4. Hingga rubuk, maksudnya 1/4 yang terakhir ni, bidang fiqh adalah iaitulah kitab yang dibicarakan hukum jinayah. Jinayah tuan-tuan, jinayah. Dalam Islam dia ada kanun jinayah. Jinayah ni makna apa? Jinayah ni maksud dia, asal makna dia kita memetik jana daripada jana. Maksud dia kita memetik buah daripada pokok. Itu asal perkataan dia lah. Tapi kemudian dalam bahasa istilahnya ataupun yang kita faham, yang kita guna, yang kita maksudkan adalah macam sembahyang lah kan. Sembahyang tu kalau ikut kata asal dia sembah dewa yang. Sembah dewa yang. Tapi itu dulu tuan-tuan. Itu dah tak ada dah. Sampai saya pernah jumpa ada seorang ustaz yang mana dia tak mau guna istilah sembahyang, dia guna solat. Baguslah guna solat tu, bukan tak bagus, betul tak? Solat bagus. Tapi sembahyang sekarang ni dia bukan lagi merujuk hak dulu. Dia dah jadi satu kata khusus. Kata nama khusus. Dia tak ada kaitan dah hak dulu tu. Betul tak? Tak ada dah kita sebut sembahyang ni sebab nak sembah dewa yang. Sebab dulu-dulu tuan-tuan, orang yang duduk di tanah Melayu ni, dia sembah animisme kan. Dia sembah dewa lah, semangat alam dan sebagainya. Jadi itu dah jadi istilah khusus. Sembahyang merujuk pada solat. Boleh lah. Sembahyang itu sembahyang, solat itu solat lah. Istilah yang khusus. Baik. Jadi tuan-tuan, jenayah ni maksud dia, jinayat, istilah maksud yang kita faham, kita maksudkan adalah perbuatan jahat yang berlaku ke atas jiwa manusia ataupun tubuh badan. Dia macam tu. Segala buatan jahat lah. Bunuh orang ke, kerat tangan orang ke, curi harta orang ke, ataupun ada orang berzina ke. Itu semua kena dengan kita tuan-tuan. Badan kita dan ataupun anggota badan kita. Hukum jenayah. Hingga kitab yang dibicara hukum merdeka hamba. Jenayah. Kita tahulah dalam Islam ni bila sebut jenayah dia ada 4 benda yang penting tuan-tuan. Kanun jenayah. Yang pertama dipanggil sebagai qisas. Qisas ni maksud dia orang bunuh balas lah. Itu bahagian pertama qisas.
Siapa yang dibunuh, maka hak nak apa? Balas balik ni terpulang kepada wali dia. Kan? Wa man qutila madluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, dalam surah Isra. Jadi makna dia siapa yang dibunuh secara zalim akan dibalas. Dia diberi kuasa kepada liwalihi, ayah dia lah. Kalau anak kena bunuh, ayah boleh tuntut balas lah. Sama ada nak bunuh balas si mati ataupun nak maafkan. Tapi kalau maafkan kena banyak diat. Nah, diat 100 ekor unta. Kalau unta harga 5,000, 100 ekor unta lebih kurang berapa tuan? Lebih kurang dalam 5 juta lah. Dia kira harga unta sekarang berapa? Standard harga unta dewasa tuan-tuan berapa? Nah, saya ingat 5,000 pun tak dapat, mahal lagi tuan-tuan, lembu pun mahal. Jadi tuan-tuan, itulah diat. Dipanggil qisas, nah, bunuh balas. Yang kedua dipanggil sebagai bab hudud. Nah, hudud. Hudud ni apa? Hudud itulah berzina apa dia? Berzina kena sebat. Betul tak? 100 kali. Kalau belum kahwin, sebat 100 kali dan dibuang daerah, buang negeri selama setahun. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Termasuk juga dalam hudud kita tuduh orang zina. Betul tak? Orang tu tak berzina, kita tuduh dia berzina. Yang ni kena 80 sebat. Dia panggil qazaf kan? Tuduh orang zina. Kemudian yang ketiga, curi. Betul tak? Curi hukum dia apa tuan-tuan? Potong tangan. Nah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan min Allah. Ni bukan parti politik tuan-tuan, ni sebut dalam Quran ni. Curi lelaki, mencuri perempuan, potong tangan. Kemudian tuan-tuan, apa lagi tuan-tuan yang masuk dalam tu? Curi, kemudian minum arak. Betul tak? Sebagai ulama kata masuk hudud, sebagai ulama kata takzir. Dia ada khilaf tu. Apa beza takzir dengan hudud? Takzir ni terpulang pada pemimpin hukuman dia. Nah, apa hukuman yang setimpal? Kalau hudud ni dia dah had dah yang ditetapkan oleh Allah, tak boleh tukar. Nah, arak juga hudud, termasuk hukum hudud. Dia kena sebat antara 40 ke 80. Itu dia punya, tak boleh kurang daripada 40, jangan lebih 80. Nah, itu kalau orang yang minum arak. Termasuk juga sebahagian ulama masuk, siapa yang masuk Islam kemudian dia murtad, betul tak? Murtad setelah kita bujuk dia, hukum dia bunuh. Termasuk juga hirabah. Hirabah ni maksud orang yang buat kacau. Dia mengganggu ketenteraman awam. Termasuk hukum hudud. Contohnya orang yang memerontak, betul tak? Memerontak. Ataupun dia ramai-ramai berkumpul kat jalan bunuh orang, contohnya, betul tak? Mengamuk kan? Mengamuk, kononnya mengamuk lah. Mengamuk, bunuh orang tuan-tuan. Ramai-ramai orang lalu bunuh. Ini termasuk juga tangkap, boleh bunuh semua. Ini orang yang mengganggu ketenteraman, menakutkan orang. Termasuk juga rogol. Rogol dia bukan berzina tuan-tuan, dia lain. Dalam Arab dia panggil ightisab. Ightisab mesti rogol. Jenayah rogol tak sama dengan jenayah zina. Rogol hukum dia adalah bunuh. Nah, sebab dia telah menimbulkan ketakutan pada orang, kacau bilau, betul tak? Kemudian berkenaan dengan orang edar dadah, tak hukum apa? Termasuk hudud ke tak masuk hudud? Edar dadah. Bincang lama di Arab Saudi, bincang ulama seluruh dunia tuan-tuan datang di Arab Saudi pada tahun 1985 kalau tak silap, atau 1982, bincang selama 5 hari. Orang edar dadah ni hukuman dia apa? Sebab boleh dikatakan kebanyakan negara edar dadah hukum dia bunuh. Betul tak? Tuan-tuan tengok di Filipina tuan-tuan, senang. Saya dengar ada maklumat yang saya dengar lah, kawan-kawan yang kerja di polis kata lah ni edar dadah lah ni kebanyakannya orang India tuan-tuan. Kebanyakannya lah 08, 36, mereka lah. Bukan dari Cina lah tuan-tuan. Kebanyakan mereka conquer lah. Baik, orang Melayu mana? Orang Melayu tolong beli dan makan. Betul tak? Tolong kumpul duit. Kumpul duit orang Melayu lah, kumpul duit beli. Tak apalah, itu yang kita sedih lah tuan-tuan. Itu agak benda yang bagi saya sangat menjadikan lah. Baik, jadi tuan-tuan, dia sebenarnya kita harap kawalan lah sepadan supaya tak masuk banyak dadah ni pada luar negara tuan-tuan. Nah, kalau kita dapat potong sepadan ni insya-Allah lah tuan-tuan. Nah, sebab dia ambil pada luar negara dan dia proses. Baik. Jadi tuan-tuan, dadah apa hukuman dia? Bincang lama. 5 hari dah sekali putus, memang dadah hukum dia bunuh. Sebab kacau tuan-tuan. Kacau bilau tuan-tuan, rosak bangsa, rosak negara. Kerajaan habis berbilion-bilion pasal dadah. Betul tak? Haru tuan-tuan. Banyak kes dadah dibunuh orang, betul tak? Hisap dadah dia jadi berani bunuh orang. Tengok apa yang berlaku di Mak Tafiz tu kan, budak-budak tu kan yang bakar mati 20 apa, 21 ke 22. Dia makan syabu.
Syabu bahaya. Nah, ataupun dia panggil ais, ataupun budak-budak panggil batu, macam kristal tu kan. Saya pernah tengok pak su saya dulu, dia isap dadah. Saya pernah tengok, dia punya lah. Dia buat dalam macam straw tu tuan-tuan. Banyak kali kena tangkap lah tuan-tuan. Sekali kena tangkap, kena sebat, baik terus tuan-tuan. Kira power lah sebat tu tuan-tuan. Koyak punggung, baik. Lah ni okey lah jadi orang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya pernah tengok kat dia punya tu lah. Tuan-tuan pun kalau ada adik-beradik yang mana isap dadah, jangan duk kesian. Kesian lah. Aduh, bukan kesian, tu bahaya tu. Selagi dia boleh bunuh orang, dia boleh jadi ganas. Metavitamin tu ataupun disebut batu ais tu saintis Jepun buat untuk tentera dia yang apa, yang kamikaze tu kan. Dia memang jadi berani. Dadah ni dia stimulate kan, dia menyebabkan kita jadi berani, hilang perasaan, jadi tak takut. Itu dadah. Dia boleh panggil apa, sikap kita boleh berubah kerana dadah. Bahaya tu. Itu orang tentera Jepun dulu, dia ambil metavitamin tu. Hatta tentera Amerika pun tuan-tuan, kalau nak pergi perang, kalau takut, ambil juga supaya jadi hilang takut tu. Tu yang tentera Jepun waktu dia Pearl Harbor tu kan, ambil dadah tu lah, metavitamin, guna untuk tentera lah. Ni dah masuk dalam masyarakat. Nah, budak yang tu, yang bunuh Tafiz tu pun, mereka perkena syabu dulu. Perkena syabu tu yang jadi tak takut tu. Dia pergi bakar, dia bubuh gas. Dan banyak ada kes, bila kita tengok kes bunuh kelar, dia bunuh mak dia, banyak kes metavitamin. Bahaya. Jadi tuan-tuan, hukum orang edar dadah sepakat dia adalah bunuh. Edar dadah hukum dia bunuh. Dan tuan-tuan, yang saya dapat makluman pun, kebanyakan hukum gantung di Malaysia ni pun banyak dadah. Kebanyakannya dadah. Memang dia akan jadi masalah tuan-tuan. Orang yang dadah, dia menyebabkan kerosakan yang besar. Kita tengok di Filipina tuan-tuan, dia buat cara tuan-tuan, apa nama, duta tu kan, dia punya Perdana Menteri tu, Presiden Filipina tu, dia buat mana yang disyaki ada dadah ni, yang kita ada bukti lah, ada bahan kat dia, tak payah masuk mahkamah, tembak terus. Memang hilang terus tuan-tuan kes dadah. Selesai. Mana-mana perkara dadah, dalam rasa apa bulan ni, 2,000 dia tembak. 2,000. Walaupun dunia pakat kecam pasal tak masuk mahkamah. Yalah tuan-tuan, kalau masuk mahkamah, hanya peguam power sikit tuan-tuan. Main teknikal ya, bagi tangan kanan tangan kiri. Tak pasti ya. Oh, lepas. Betul tak kan? Tak pasti. Cuma teknikal boleh lepas. Peguam dia pandai putak sikit, lepas. Jadi tuan-tuan, dadah hukum dia bunuh. Termasuk juga dalam kesalahan hudud tuan-tuan. Panggil bawa rosak, kacau bilau. Kemudian dia ada lagi satu, dia panggil takzir. Takzir ni kesalahan yang terpulang kepada pemimpin lah. Banyak takzir ni tuan-tuan, bawa laju. Betul tak kan? Itu takzir tu. Ataupun orang yang mencuri tapi tak sampai had potong tangan. Had potong tangan ni rubuk dinar. Rubuk dinar ni lebih kurang dalam 1 dinar 4.25 gram emas. 1 dinar 4.25 gram emas. Dan ni 1 gram emas lebih kurang 200 apa? 40 ke 250 macam tu lah. Tuan-tuan kalilah 4.25 gram. Lebih kurang kita kata 1000 lah. Bahagi 4, maksud dia barang yang dia curi tu nilai dia tak kurang daripada 250. Boleh lah. Jadi kalau dia curi kurang sikit, tak kena. Tapi bukan lepas, kena takzir lah. Sebat ke, penjara 2-3 hari ke, yang sesuai dengan dia. Tapi tak kena potong tangan. Termasuk juga lepas banjir, pergi rompak dekat apa? Medan kan. Haru betul tuan-tuan. Agak memalu lah tuan-tuan. Kita tengok, tapi katanya warga asing, tak mungkin lah kot. Tapi agak aib lah tuan-tuan. Aib lah. Kenapa saya kata aib tuan-tuan? Di Jepun, waktu jadi isu Fukushima tu kan, yang bencana dahsyat tu kan, mereka matikan ramai. Betul tak? Mereka kumpul harta kan, mereka ambil barang-barang yang masih boleh guna, letak di gudang, ambil barang masing-masing. Tak ada satu barang pun orang ambil barang orang lain. Bayangkan tuan-tuan. Malu tuan-tuan. Orang Jepun kumpul macam-macam ni. Jam mahal-mahal, mungkin laptop mahal-mahal, ada duit banyak. Lagi kumpul, datang tak perlu pun tengok betul ke, jangan tipu, tak payah. Betapa jujurnya. Dia pun ambil barang masing-masing. Ketika mana nuklear Fukushima tu kan, dia punya apa, reaktor jana kuasa tu kan, bandar lah ni jadi bandar hantu lah. Dekat situ tuan-tuan, dia punya kedai orang tak curi. Semua elok tuan-tuan. Sampai buku-buku lucah di Jepun kan, buku lucah ni biasa aja dia letak-letak tu. Buku lucah pun tak curi. Saya ingat kalau kita buku lucah pun sapu juga. Walaupun orang Islam. Tuan-tuan nak cerita, malu lah tuan-tuan. Bagi saya malu lah. Aib lah. Mungkin kita kena perubahan lah tuan-tuan dari sisi didikan tu kot. Baik. Itu takzir. Jadi kalau dicuri, termasuk juga orang yang curi yang lepas banjir tu, kita tak boleh potong tangan.
Sebab kita tahu dia pencuri waktu tu lapang. Betul tak kan? Susah, tak ada makanan. Tapi bukan maksud dia lepas. Kalau terbukti kena tangkap, kenalah hukum. Tapi terpulang pada pemimpin yang sesuai dengan dia. Pasal lepas banjir tahu itu keadaan darurat. Betul tak kan? Orang susah. Walaupun nilai curi dia sampai 1,000 lebih dinar pun, lebih berapa dinar, tapi dia curi sebab dalam keadaan kita nampak susah kan masa tu. Tak boleh potong tangan. Dia kena takzir sahaja. Jadi banyak syarat dia tu. Sebab tu kita jangan sebut. Kadang orang sebut potong tangan ni kejam betul tak? Ada sebagian orang sebut potong tangan ni kejam, tak berperi kemanusiaan. Tuan-tuan, kita kena tahu apa benda yang kita kena tahu tuan-tuan. Curi ni tuan-tuan, kadang-kadang orang yang mencuri niat mencuri, tapi kadang-kadang sampai membunuh. Ada kan? Ada kes dia pergi rompak, bukan rompak, dia ragut-ragut. Orang perempuan pakai ni kan, pakai emas, dia ragut. Lepas tu dia lari. Ini termasuk potong tangan lah tuan-tuan, ragut kan. Dia tak guna kerasan, dia ragut, dia lari. Jadi tuan-tuan, dia pergi ragut, lari, dia pergi jual emas tu. Jual je rupanya tak laku. Pak Zulian. Perempuan tu pakai Zulian, ni akan emas, dia tarik jual. Pergi kedai, malu lah dia. Kedai kata ni bukan emas betul. Dia ambil parang, dia pergi cari perempuan tu, pergi tetak perempuan tu. Tengok orang mencuri. Saya dulu ada satu polis, lama dah tuan-tuan, dia duduk di Kuala Lumpur lama. Masa 13 Mei tu dia ada di Kuala Lumpur lah. Lama, meninggal pun umur 80 lebih. Meninggal di Semanggoy, tanam pun di Semanggoy. Tapi di Kuala Lumpur tu puluh tahun dia jadi polis di situ. Ada satu kes dia kata, pasangan Melayu, suami askar dan isteri dia, baru berapa hari kahwin. Baru kahwin berapa hari. Jadi waktu malam tu masuk perompak warga asing pada Indonesia lah. Masuk perompak, mencuri lah, nak mencuri. Niat tu nak mencuri, bukan nak bunuh ke apa. Maksud nak mencuri. Kemudian ikat dia berdua. Kemudian masa duk ikat tu tengok lawa bini kawan ni, baru kahwin, depa rogol bergilir tuan-tuan. Banyak orang nak mencuri, tapi kadang-kadang dia buat lebih. Betul tak? Lain, niat lain, tapi dia pergi ke lain. Di bahagian saya ada kes ragut. Biasanya orang ragut, orang perempuan takkan bagi. Betul tak? Kalau bank dia ada 5,000, takkan dia nak lepas. Di bahagian serai, banyak dah kes tuan-tuan. Salah satunya di bahagian serai, perempuan tu tak bagi, dia tarik, jatuh, mati perempuan tu. Nampak tuan-tuan? Kita duk sibuk jaga penjenayah, bukan kita nak jaga orang. Betul tak? Sedangkan Quran kata walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisah tu adanya kehidupan. Hukum kisah ni supaya kita boleh hidup. Betul tak? Berapa banyak kes kematian berlaku pasal jenayah buat. Betul tak? Asalnya nak buat jenayah sikit, lalas sampai bunuh. Jadi tak tenteram kita hidup. Sebab kita nak jaga manusia. Banyak kes bunuh berpunca daripada benda lain. Betul tak? Lagi sampai ke bunuh. Baik. Ada satu kes tu lagi, masa saya di Kuala Lumpur, saya baca berita dia tuan-tuan, satu orang Melayu kita, dia baru jual tanah dapat ratus-ratus ribu. Orang datang rumah dia nak curi. Curi-curi hasil sikit. Dia pun tak puas hati dengan dia. Dia pun tangkap dia, tambat kat tiang elektrik, serelum dengan plastik. Plastik kecil. Matilah tuan-tuan, mati lemah. Mayat dia pun saya tengok orang ambil gambar kat tepi. Asal nak curi, tapi tak puas hati, dibunuh. Nampak tuan-tuan? Kita duk sibuk, kejam lah tuan-tuan, kejam tuan-tuan. Hang lah kejam, hang jaga penjenayah. Biar penjenayah lagi berluasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ceritanya di Arab Saudi, saya bagi contoh, satu contoh lah. Di Arab Saudi tuan-tuan, dulu tak buat potong tangan ni. Curi potong tangan tak buat, lama. Sampailah orang nak tawaf takut nak tawaf di Kaabah tu. Sebab banyak pencuri, dia pakai macam perempuan. Dia pakai, kan orang Arab dia tutup nampak mata kan. Dia bukan orang perempuan, dia orang lelaki. Dia pakai macam perempuan. Kerja dia mencuri. Orang nak tawaf tak berani. Macam kerajaan Arab Saudi pun fikir, kita try buat lah. Curi potong tangan lah. Buat. Selama 34 tahun, yang kena potong tangan hanyalah 16 orang. 16 orang. Kita tuan-tuan, seluruh dunia lah tuan-tuan. Kes curi ni kalau tahunan ni berapa agak? Banyak tuan-tuan. Banyak. Yang sampai bunuh pun ada, betul tak? Yang baru ni bangsar masuk nak mencuri, betul tak? Yang 2 orang India tapi kena tangkap sekejap masuk rumah datuk tu nak mencuri. Tapi datuk tu tak bagi ambil barang dia, dia petetak mati datuk tu. Mati datuk tu tuan-tuan. Asal nak mencuri, betul tak? Tapi kadang-kadang dia buat lebih. Kita duk sibuk benda tu tuan-tuan. Betul tak? Kita nak jaga manusia, nak jaga keamanan sebenarnya. Itu yang Napoleon Bonaparte tu, antara orang hebat Perancis kan, revolusi Perancis tu, dia sebut kalau nak kawal manusia ni kita tak boleh kawal, kita buat hukum Islam. Jadi tuan-tuan,
Saya ingat kisah almarhum Tuan Guru Harundin rahimahullah, meninggal kan di Amerika. Dia pernah cerita, disebut dalam cerita dia tu, saya ingat saya di YouTube ada juga kot, cerita dia dengan seorang lelaki ni, yang mana orang lelaki ni mai kat dia di kuliah maghrib. Jadi bila nak kuliah tu, satu orang lelaki jumpa dia, kata, "Ustaz, dalam Islam curi potong tangan itu zalim, kejam." Dia tak tahu Quran sebut tu. Quran yang sebut. Kejam, kata, apa curi potong tangan. Dia tak tahu yang pencuri buat lebih. Betul tak kan, apa yang berlaku kerana curi sampai mati dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Ustaz Harundin pun diam lah, sebab dia ni jahil tuan-tuan. Kalau orang yang jahil tak boleh buat bincang ni, kita biarlah tuan-tuan. Betul tak kan, diam sudahlah. Layan buat apa, buang masa tuan-tuan. Wa'adid anil jahilin, orang yang jahil kita paling pada dia, sudut layan tuan-tuan. Aibkan kita. Jadi biarlah, tak apalah. Kemudian bila kuliah dia balik. Itu jahil tu. Bila kuliah tak mau dengar, balik. Tapi sembang macam itulah tuan-tuan. Kemudian lagi. Jadi kuliah dia balik. Tak apa. Bila isyak dia main balik. Isyak dia main balik. Ada orang tu ada kan. Kalau dia ada hal tak apalah. Betul, dia mungkin dia ajak Quran ke, mungkin dia ada urusan dengan isteri dia ke. Betul, ada urusan musad, tak apalah, nak buat lagu mana kan. Ni kalau saya tak ada apa. Isyak dia main balik Main balik, sembahyang isyak. Dan dia main naik motor besar tuan. Motor besar tu mahal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil yang BMW tuan-tuan, boleh sampai 160,000 BMW tu. Kalau Harley Davidson more 100,000 kat atas, mahal. Jadi naik motor besar, dia main. Jadi lebih sembahyang isyak, nak balik, motor dia kena curi. Motor besar dia kena curi. Dia kata kat Ustaz Harundin, kalau aku dapat orang curi ni, aku bunuh dia. Hal lagi kan itu kan, bunuh terus. Ya, manusia kadang-kadang kita bercakap tak relevan, kita bercakap ikutan ni, betul tak? Dan berapa banyak kes di Indonesia kita tengok, orang yang mencuri, polis tak ada tangkap, matilah. Orang katuk pergi mati tuan-tuan. Banyak kes di Indonesia tu, mati. Jadi daripada dapat tangkap, mati. Yang saya kesian satu kes tu, dia tangkap dia, anak dia nak mikrofon. Anak dia nak menyanyi. Anak kecil, berapa tahun, umur 5 tahun macam itulah. Anak dia nak mikrofon, nak menyanyi. Jadi bapak dia pergi beli. Masa bapak dia balik tu, AJK masjid nampak bapak dia bawa mikrofon tu. Kebetulan masa tu masjid punya hilang. Nasib tak baik tuan-tuan. Dia katuk dia, dah sampai lembek, dia bakar dia. Allah. Yang ni haru lah tuan-tuan, ni pening lah tuan-tuan. Mana boleh kita ambil tindakan? Betul tak kan? Setakat tuan-tuan tangkap luku kepala 3 kali boleh kot. Betul tak kan? Ini sampai pi katuk, bakar. Dalam Islam pun salah. Kita di Sungai Duri tangkap orang mencuri. Dalam Islam potong tangan, kita potong tangan dia. Tak boleh. Bukan kerja kita. Dia kerja siapa? Pihak berkuasa. Kita tak boleh mandai-mandai. Kalau kita buat, kita salah. Kita kena qisas balik. Tak boleh. Itu kerja pihak berkuasa. Kalau dia tak buat tuan-tuan, itu tanggungjawab dia. Cuma tuan-tuan, ada cuma sikit lah. Hukum jenayah ni tuan-tuan, kita pertama kita kena tahu ini hukum Allah Azza wa Jal. Betul tak? Dalam Quran sebut. Yang kedua, kita kena hormat dan jangan hina. Betul tak? Kena hormat, jangan hina. Jangan sebut siapa nak makan sup tangan pergi Arab Saudi. Jangan. Betul tak? Jangan macam tu. Aib. Ini bukan aib saja, bukan aib, menjadi kufur tuan-tuan. Boleh jadi kufur. Ataupun kita sebut, kalau kita rejam orang yang berzina, habislah batu bata nak buat rumah. Ada orang sebut dulu kan. Jangan. Boleh jadi kufur. Sayang tuan-tuan. Kita umur dah 60, 70, 90 tuan-tuan. Kita dah umrah, katakanlah dah haji 10 kali. Kita dah bina masjid, 30 masjid, rumah anak yatim dah 100 kita buat, punya banyak kebaikan. Tiba-tiba kita kata siapa nak makan sup tangan pergi Arab Saudi. Ni nak hina ni, nak hina. Ataupun Rasulullah dulu simpan janggut, pasal dulu mana ada jilat tak ada. Tu simpan janggut tu. Jangan main-main. Kalau kufur, habis semua. Fahabitat a'maluhu fid dunya wal akhirah. Habis semua dulu tu. Hak dulu yang masjid lah, umrah apa benda tu kosong. Habis. Kalau mengucap balik, dosa berdam, dosa tu ada, dosa tak hilang. Tapi kalau mengucap balik, dia tak ada apa langsung. Start ibadah balik. Hak dulu habis.
Sebab tu jangan main-main. Jangan sonok-sonok main-main. Ada orang dia sonok main-main kan, sonok cakap. Jangan. Kalau kita jahil, kita diam. Cuma bila kita nak laksanakan benda tu, kita tahulah dia ada proses. Betul tak? Makan proses. Kalau di negara kita nak laksana tuan-tuan, dia pergi ke mana? Mesti dalam parlimen. Betul tak? Mesti dapat 3/2. Betul tak? Baru boleh ubah perlembagaan. Betul tak? Mesti ke arah tu. Tapi kalau kita tak dapat 3/2 tuan-tuan, sekurang-kurangnya jangan kita abaikan sampai yang duduk dalam parlimen tuan-tuan, orang-orang yang benci pada Islam, benci pada orang Melayu, benci pada raja-raja Melayu, perkataan-perkataan yang menyusahkan hati umat Islam. Ada ke tak ada tuan-tuan? Ada orang yang duduk dalam parlimen, tak kira parlimen mana, tapi perkataan yang mengguris hati umat Islam. Ada ke tak ada? Ada. Kita tak mau pokok ni. Tak kira dia siapa, di Islam ke Islam. Jangan kita bagi golongan lagu ni duduk dalam parlimen, tapi perkataan-perkataan mengguris hati umat Islam. Handuk di Malaysia, betul tak kan? Ni negara orang Melayu, majoriti Islam. Jangan ungkap perkataan macam tu. Itu ada satu ahli parlimen tuan-tuan. Dia kata kenapa tak mau iktiraf Syiah? Ada. Dia bukan Islam. Tak silap saya, Pulau Pinang tuan, tak silap saya. Apa sebut lagu tu? Syiah apa benda Syiah pula? Saya tahu mungkin Syiah lah cucuk dia, betul tak? Dia nak cakap tak mau, suruh dia bercakap. Nak iktiraf apa ni, negara ahli sunnah wal jamaah, betul tak? Nak jadi Syiah pergi Iran lah, betul tak kan? Kita pun tak suruh, kita pergi dakwah ahli sunnah di Iran, tak suruh buat jadi gaduh ya tuan-tuan. Tapi duduk di Malaysia, hormatlah Malaysia, betul tak? Tapi satu benda yang mengguriskan hati lah. Bila disebut kenapa tak mau iktiraf Syiah ni, apa ni? Hang bukan Islam. Kenapa dia sebut lagu tu? Ni pokok ni tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada juga orang Melayu Islam sokong, betul tak kan? Itu yang kita agak tekilan tuan-tuan. Jadi makna dia saya politik di Malaysia ni tuan-tuan. Jangan pertama memang kita nak laksana hukum Islam tu. Itu kita nak. Tapi yang kedua kena ingat juga, kita nak bersihkan parlimen tu untuk golongan-golongan yang menghormati perlembagaan. Betul tak? Menghormati rukun negara. Jangan buat kacau, buat masalah. Baik. Jadi tuan-tuan, nak laksana kena usaha mesti dapat 3/2. Betul tak? 3/2 perlembagaan tuan-tuan baru kita boleh ubah. Dan kemudian pemimpin kena tengok kesesuaian dan ancaman dan sebagainya. Kena tengok tuan-tuan. Sama ada bawa ancaman ataupun tidak pada negara kita. Bukan ancaman kerana hukum tu, kerana orang kafir tuan-tuan yang tidak puas hati tuan-tuan, musuh-musuh Islam. Contohnya Algeria tuan-tuan. Algeria dulu parti mengundi lah, mana parti kan, menang parti Islam, menang parti Islam. Algeria menang parti Islam, dia buat hukum Islam. Silapnya masa tu tentera belum kuat, keadaan belum stabil, sistem belum stabil. Jadi dia umum terus kita buat hukum Islam. Apa jadi? Perancis attack. Perancis nampak ini peluang, dia negara lemah, betul tak? Perancis attack, bunuh ratus ribu umat Islam. Jadi Algeria sekarang kena tengok ancaman. Brunei tuan-tuan, waktu dilaksanakan hukum Islam, sebahagian, bukan semua, sebahagian. Dalam kaedah usul fiqh, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Betul tak? Itu kaedah dia. Sama juga politik Islam. Sama juga politik dalam negara ni tuan-tuan. Memang kadang-kadang kita tengok sebahagian parti mungkin dia tak boleh buat macam ni, ada kekangan begini. Tapi kita kena tengok, kalau jatuh kerajaan mana-mana lah tuan, yang nak naik ni lagi haru ke lagi bagus? Itu kena ingat tu. Ni kita duk sibuk pasal isu-isu remeh-remeh. Rupanya yang nak naik ni, orang kata apa, terlepas mulut buaya masuk mulut singa. Ni bukan mulut singa ni tyrannosaur lah tuan-tuan. T-Rex terus. Memang jahat. Jangan jadi lagu tu. Menang kampung, menang sorak kampung tergadai, tak mau. Bijak dalam politik. Ada orang kadang-kadang tengok menang pun tak boleh buat hudud pun. Jahil. Politik ni luas, betul tak? Kita nak bagi faham masyarakat dulu, betul tak? Sistem kena kemas. Jangan buat lawyer buruk macam tu tuan-tuan. Jahil, betul tak? Sistem kena kemas. Bila mengundi tak sokong pun, betul tak kan? Tapi duduk. Yang saya sedih bukan apa, ketika mana negara kita tengah susah lah tuan-tuan, banjir kan, banjir, Covid. Yang kesiannya hak ustaz-ustaz yang bawa image Islam. Yang ni yang duk kena serang, betul tak kan? Padahal 12 kerusi, 18, betul tak kan? Saya pun pelik tuan-tuan. Minum sikit tuan-tuan.
Pendek kata tuan-tuan, nak sampai ke sini, nak laksanakan benda ni, kena ada kesepahaman seluruh umat Islam. Betul tak? Sama-sama berjuang tuan-tuan. Dah ada kuasa, bila ada pemimpin, dah boleh rombak, tengok pula keadaan. Betul tak kan? Bagaimana ketenteraan, ada dah ancaman. Betul tak? Kalau ancaman, lagu mana pula kita. Semua kena tengok tuan-tuan. Sebab tu kita pun bila perang tuan-tuan, semayang pun lain cara dia. Betul tak kan? Lain cara dia. Ketika mana hukum umat Islam berada di kota Mekah, tak ada turun ayat-ayat ni, betul tak? Tak ada. Sampailah kita ada sebuah negara yang kukuh, betul tak? Dengan ketenteraan kukuh, kuat, turun ayat-ayat cerita tentang hukuman-hukuman yang kita laksana. Tapi sekurang-kurangnya sekarang kita bagi faham masyarakat, ini benda ni. Ini benda yang kita perlu laksanakan. Baik. Kemudian tuan-tuan, dan jangan hina lah. Jangan hina hukum Islam. Baik, kemudian tuan-tuan. Sehinggalah bicara merdeka hamba. Merdeka hamba. Saya lupa tuan-tuan, ada satu kes itu ada orang ustaz sebut. Seorang ustaz sebut. Viral juga lah tuan, viral semua. Ustaz ni kata kalau doktor tu berubat sakit, sakit tu mati. Maka doktor kena banyak diat. Ada diat. Lepas tu kena merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Sebab kita tahu kan, qisas dia ada 3. Bunuh. Pertama, bunuh sengaja. Tidak kan? Bunuh dipanggil qatlu amdan atau bil amd, muta'ammidan. Sengaja bunuh. Saja-saja bunuh. Dia tak puas hati dengan kawan tu, dia ambil pisau, dia tikam kat jantung ke, tikam perut dia. Memang jelas nak bunuh. Yang ni qisas. Bunuh boleh bunuh balas. Ataupun kalau keluarga dia maaf, keluarga tu kena banyak diat lah. 1 ekor unta. Ataupun nilai dia. Sekarang ni nilai lah tuan-tuan. Yang kedua, bunuh menyerupai sengaja. Syibhul amd. Menyerupai sengaja ni macam mana? Kita melawak dengan kawan kita. Melawak kita tampak ni mati. Kita bukan nak bunuh dia pun, melawak je pun. Ataupun kita bergaduh dengan dia, kita tolak sikit kepala dia, mati tuan-tuan. Mati. Kita tak ada niat bunuh. Ataupun kita ambil lidi kan, lidi, kita pukul belakang dia, penyapu lidi. Pukul-pukul mati dia. Ini bunuh yang apa? Menyerupai sengaja. Kenapa kata menyerupai sengaja? Pasal kita memang ada sentuh dia pun. Betul tak kan? Sentuh. Cuma cara alat kita pukul itu dari segi adatnya tak mati. Yang ni kena apa? Kena bayar diat. Kena bayar diat. Tapi tak kena bunuh balas. Kena bayar diat. Contohnya lah kan, kita baru nak, aku tumbuk lagi, kawan tu sakit jantung, mati. Betul tak kan? Jaga-jaga tu. Bunuh lah tu. Nampak? Meninggal dia. Jadi kena bayar diat. 1 ekor unta. Kemudian yang ketiga ni lah yang banyak jadi ni. Al-qatlu khata'an. Khata'an maksud dia silap bunuh. Tak sengaja. Kita tak mau bunuh tapi dia mati disebabkan kita. Kita naik kereta bawa anak bini kita. Kita bukan nak bunuh anak bini kita pun. Kita accident mati semua anak bini kita tu. Kata ustaz tu lah. Ustaz tu sebut dalam kuliah. Ustaz tu kata maka kita tak dapat mewarisi. Dia sebut. Daripada isteri kita ke, mak ayah kita ke. Yang kedua, kita kena bayar diat. Pula dah diat. Kalau bawa kawan tuan-tuan, kena bayar diat. Yang ketiga, kena puasa. Kan dia macam ni tuan-tuan. Kalau bunuh yang tersalah ni, pertama dia kena kafarah. Yang kemudian kena diat. Doktor dia belah jantung pesakit. Nak ubat. Mati pesakit tu. Nanti ustaz tu sebut itulah, doktor mati. Mati pesakit tu. Maka doktor kena bayar diat kepada keluarga si mati ni. Dan doktor kena puasa, kena merdekakan hamba. Hamba dah tak ada lah. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kita kalau ingat 2 bulan berturut-turut, terlanjur di hari puasa ya, betul tak kan? Itu salah satu, ada lagi yang lain. Zihar pun sama, termasuk juga ini. Bunuh tak sengaja. Patutnya merdekakan hamba, hamba dah tak ada lah. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Macam mana? Puasa 60 hari straight. Katakanlah hari yang ke-58 demam, tak boleh puasa. Ulang lain. Pusing balik. Oi tuan-tuan, kacau tuan-tuan. Ustaz tu sebut. Termasuk juga kita bawa kereta dengan kawan kita, kita bawa elok ya. Accident. Mati kawan kita. Jadi kita pertama, kita kena kifarah. Baik kafarah. Kafarah dia apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dalam kereta tu ada 5 orang. Kita seorang, ada apa? 4 orang contoh. Kawan kita 4 orang. Mati 4-4, kita tak mati. Kita sempat lompat contohnya lah. Tapi kita bawa. Kalau menurut ustaz ni, kena puasa berapa kali? 2 bulan berturut-turut, 4 kali buat. Memang kering badan tuan-tuan. Yang kesian doktor lah tuan-tuan.
Doktor, kalau macam tu doktor tak mau berubat. Betul tak? Doktor tak mau. Sebab semua risiko tuan-tuan. Yang kita bius badan, satu badan. Dia ada kiraan tu, bukan boleh banyak sangat. Bius hilang apa? Bukan separuh. Kita hilang semua kesedaran kan, bius satu badan tu. Dia ada had tu berapa kali tu. Dia jangan lebih. Kalau tuan-tuan lebih nanti dia bius tuan-tuan tak bangun terus. Dia ada had. Jadi tuan-tuan, kalau pakai bius dia tanya dulu betul kan? Tanya dulu, check dulu macam-macam tuan-tuan. Baik je saya ingat dulu masa saya patah tangan tuan-tuan, nak masuk besi skru 4 dalam ni. 4 ke 5 saya tak ingat tuan-tuan. Jadi saya bius satu badan lah. Dia biasanya bius kerak badan ni kalau bawah. Dan belah lutut badan sekerak badan lah. Kecuali kalau orang tu ada masalah lain kan. Dia satu badan lah. Ada satu orang tua tepi saya tu. Dia nak kena bius satu badan juga. Tua lah, saya ingat 70, 80. Jadi nurse tu beritahu, dia suruh sign. Ni pakcik nak bius satu badan ni, dia ada risiko pakcik. Risiko dia begini. Oh ya ke pakcik, dia cakap. Dia juga boleh menyebabkan kematian. Pakcik. Saya ingat lagi pakcik tepi saya tu. Memang dia ada risiko dia semua. Kita kena, kan dia suruh sign dulu. Ada ajar mana? Tak ada. Satu badan tu. Dia suruh sign dulu. Pasal apa sign tuan-tuan? Nanti mati tak boleh saman. Betul tak? Ada orang kadang-kadang saja buat duit. Betul tak? Jadi kalau ikut situ satu hal. Kalau ikut ustaz tu lah sebut, doktor kacau. Pasal banyak kes waktu tengah operate mati. Ada kawan ayah saya. Dia nak operate jantung. Mati dalam bilik bedah. Pasal apa? Pasal takut. Kata jangan takut. Dia tak boleh takut pun. Dia takut sangat. Dia terbayang orang kerak dada dia, buat keluar jantung dia. Dia takut sangat. Mati dia. Matilah doktor bius tuan-tuan. Kalau ikut ustaz tu, teruklah tuan-tuan. Pertama dah kena banyak diat pula kalau lembu 5,000 dah 5 juta. Lepas tu kena puasa 2 bulan pula. Itu kalau satu patient. Kalau 5 patient, tak kacau. 5 kali tuan-tuan. Diat 5 kali, kafarah 5 kali. Itu jadi isu Ustaz tuan-tuan. Termasuk juga saya pun pernah tuan-tuan sekali. Jadi isu jugalah. Saya naik kereta tuan-tuan. Saya pernah aku cerita kat tuan-tuan dulu. Saya naik kereta Jalan Selama, daripada Alok Pungsu ke Selama, dekat Cangkok Lobak. Jalan ni straight je, kawasan banjir tuan-tuan. Bawa kereta. Jadi saya ingat dalam berapa meter depan saya, mungkin 40 meter, 50 meter, ada orang U-turn depan saya. Saya bawa kereta, motor tu U-turn, dia pada sana, dia U-turn. Motor tu dia nak pergi kedai, isi minyak, pergi kedai tutup. Jadi dia U-turn terus. Dia U-turn depan saya. Saya tak boleh buat apa tuan-tuan. Kalau saya swipe ke belah, masuk parit. Betul tak? Saya pergi ke belah kini, masuk parit, belah kiri. Kalau masuk parit tuan-tuan, kalau ikut ustaz tu kacau. Betul tak kan? Pasal apa? Kok dalam kereta tu banyak. Mak saya ada, anak saya ada, adik saya ada. Kalau meninggal semua, teruk lagi lah. Betul tak kan? Kalau meninggal sekali tak apa, semua pakat. Itu kata ustaz tu lah. Nanti kita sebut tuan. Naknya apa yang ustaz tu sebut salah naknya, silap. Satu kesilapan tu naknya. Jadi ceritanya masa dia tengah bawa tu, dia U-turn depan saya. Saya tak boleh buat apa tuan-tuan. Saya ingat masa saya tekan brake tuan-tuan, saya punya meter tu dah turun dah. Dalam 40 tuan-tuan. Dalam 40, 45 macam tu lah, dah turun dah. Tapi disebabkan dia tak pakai topi. Saya ingat lagi masa saya langgar tu bukan laju pun, saya perasan dia. Tapi dia tak perasan saya, dia pelik tuan-tuan. Masa saya langgar tu dalam 40, 45 je. Saya langgar dia jatuh, kepala dia hempap atas cermin saya. Topi tak pakai. Kepala dia hempap tuan-tuan. Dia langgar, kepala kan berat kan. Pecah lah cermin saya tu. Jatuh. Tapi dia jatuh, saya elak tuan. Kalau tidak, saya gilis dia pula. Saya dapat elak ke tepi lagi. Save ke tepi sikit. Tidak, saya gilis dia pula. Jadi saya hanya langgar dia. Kepala dia hempap cermin. Dan saya dapat save ke tepi. Nasib baik lori belakang pun dapat save. Tu lori besar kat tu, lori Cina tu baguslah. Dia turun, dia kata tak apa, dia jadi saksi, memang dia yang lintas kan. Jadi tuan-tuan, dia jatuh tu, jadi macam lembu kena sebelah sebab kepala dia kan kena cermin. Walaupun kelajuan 40-45, tapi kepala kita tak pakai topi tuan-tuan, bahaya, kena cermin kereta tuan-tuan. Saya tengok dia jatuh jadi macam lembu lah, darah keluar kat telinga. Tuan-tuan kalau insiden tengok darah keluar kat telinga, biasanya mati lah. Biasanya adatnya. Tapi ada je orang hidup, bukan tak ada. Kalau darah duk meleleh kat telinga banyak ni, maksud dia dalam ni hancur lah. Dalam ni ada problem lah. Jatuh,
darah keluar telinga, adik saya angkat mengucap la ilaha illallah lah. Adik saya cerita mengucap la ilaha illallah. Tak apalah tuan-tuan. Tapi dia tak mati lagi. Tak mati lagi. Jadi tuan-tuan, saya pun agak first time lah tuan-tuan. First time kan langgap. Rumah dia pun tak jauh. Rumah dia. Tapi gitulah tuan-tuan. Rupanya dia ada cerita di sebalik dia pasal jadi tu. Dan di takdir Allah ni tuan-tuan, dia pun dalam ni dibawa ke Teping. Teping tak boleh buat pasal dalam ni teruk. Bawa ke Ipoh, Bainun kan, Sultan Bainun Ipoh, meninggal di situ. Saya tengoklah gambar wajah dia pun ambil. Jadi tak apalah meninggal, saya pun pergi jumpa keluarga dia. Lepas tu esok keluarga dia pun faham lah, memang salah dia lah. Memang orang pun alhamdulillah lah ramai saksi kat situ tuan-tuan. Memang dia lintas tiba-tiba. Belakang tu pun ada Cina tuan-tuan. Matilah dia tuan-tuan. Dah dia mati, saya pun berziarah, saya baca Yasin dan sebagainya. Cumanya saya kesianlah hidup dia tu. Sebab dia bukan saja saya jadi lagu tu, dia fras tuan-tuan. Dia cerita, keluarga dia lah cerita. Rupanya umur dia 40-an tuan-tuan. 40-an macam tu lah, 40-an. Belum 50 lagi. Dia bercerai dengan bini dia. Anak dia duduk dengan bini dia. Dan bini dia kata kat dia, abang jangan kahwin lain. Abang kahwin lain, saya tak akan bawa balik anak. Saya dengan anak takkan jumpa abang lah. Tapi yang bagusnya, bini dia kahwin lain. Bagus punya bini. Hang boleh kahwin, laki hang tak boleh kahwin. Kahwin aku tak mau balik dengan anak. Teruk betul lah. Saya pun dengar cerita, ada juga orang perempuan lagu tu. Dia elok, sedap je nikah dengan lelaki lain. Tak apalah tuan-tuan. Jadi anak tak balik dengan dia. Jadi sedih lah tuan-tuan. Sedih, lama tak jumpa anak dengan isteri. Kemudian dalam 2 minggu lepas, dia bagi duit kat isteri dengan anak dia. Bagi duit kat bini dengan isteri dengan anak dia. Datang rumah dia. Dia dah rindu sangat lama tak jumpa. Alhamdulillah memang anak dengan isteri dia balik. 3 orang tu balik, jumpa dia di Cangkok Lobak tu lah, 2 minggu lepas. Lepas tu baru insiden lah. Insiden dan dia meninggal lah tuan-tuan. Memang suruh berhenti lah tuan-tuan punya ni. Tak apa tuan-tuan. Jadi pendek ceritanya berapa? Ada satu ustaz dia balik pada Al-Azhar lah, dia kata kat saya, hang kena bayar diat tu. Kena bayar diat. Pasal saya menyebabkan dia mati. Diat dia apa? 100 ekor unta. Wih, mana nak cari duit? 5 juta boleh bayar sikit-sikit. Wih, tuan-tuan, kalau loan pun tuan-tuan bayar bulan-bulan 5 juta bila nak selesai. Itu kalau kita langgak 10 orang mahu tak jadi 50 juta. Sampai matilah kita nak bayar tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Kalau gaji tuan-tuan 10,000 pun tuan-tuan, 10,000 gaji tuan-tuan. Kalau setahun baru 120,000. Betul tak? Setahun baru 120,000. 10 tahun baru 1.2 juta. 10 tahun baru 1.2 juta. Ni 5 juta. 30 tahun baru 3.6 juta. Tuan-tuan bayar tiap-tiap bulan 10,000. 10,000 bayar kat dia. 30 tahun baru 3.6 juta. Tak haru tuan-tuan. Habis tu saya menyebabkan dia mati. Macam mana? Jawapan dia tuan-tuan, kita kena tengok. Bunuh yang tersalah ni, kenapa dia kena diat dan kena kafarah? Apabila ada unsur cuai. Kalau kita lama, contohnya lah, kita ada senapang patah, kita nak tembak rimau, kita tembak orang. Memang kena. Pasal apa? Cuai. Betul tak? Lain kali nak tembak, pastikan dulu orang tak ada. Betul tak kan? Pastikan dulu. Kemudian senapang jangan macam ni, ke bawah lah sikit. Biar peluru nanti pergi jauh di ke tanah. Betul tak kan? Congek ke bawah sikit. Saya dulu ada senapang, saya tahulah sikit tuan-tuan. Dia tak boleh tembak macam ni terus. Bagi congek bawah sikit. Nanti dia pergi jauh, masuk ke tanah kan. Dia tak melilau kena orang. Ni tembak, nak tembak burung, tembak orang. Dia cuai. Jadi dia kena kafarah dan dia kena diat. Tapi kalau kita tak cuai, mana kena? Kita tak tahu apa. Kita tak tahu apa. Kita tak nak cuai apa tuan-tuan. Sama juga kita naik kereta, orang lompat kat depan kita. Kan lah ni banyak orang claim insurans kan, dia tipu kan. Banyak yang tengok video tu. Yang ada satu dia mati tapi dia nak bagi keluarga dia kaya. Ada yang dia lompat kat kereta tapi tak mati lah. Lori lalu dia lompat bawah lori langgar dia. Ada kat Malaysia kejadian tu. Orang Cina. Dia nak claim insurans mati lah. Tapi ada kamera rakam dia lompat kat trailer punya tayar tu. Memang mati lah, langgar badan dia. Pasal apa dia buat lagu tu? Tak apalah aku mati pergi keluarga kaya. Memang ada orang fikir lagu tu. Ada. Tak kacau tuan-tuan. Orang fikir dalam Islam dapat banyak ni. 5 juta. Tak payah insurans lah. Betul tak? Tunggu kereta lalu. Kereta lalu lompat. Betul tak? Lompat masuk bawah kereta. Makan kita nak kena diat. Kita bukan ada cuai di situ. Macam ada satu lagi kejadian di mana?
di Kemunting tu, naik kereta elok-elok, budak race depan. Budak race. Dia naik kereta elok lah. Race belaga apa? Belaga selisih sama dengan selisih. Budak tu jatuh kat tayar dia. Ni buat lagu mana? Oi, teruklah dia kalau kena diat 5 juta tuan-tuan. Ingat, kalau doktor tu tak cuai, tak boleh. Betul tak? Kita bawa elok, tak cuai, tak boleh. Lainlah kita langgar lampu isyarat merah. Langgar budak mati. Kena. Nah, saya pernah sebut kat tuan-tuan, pernah jadi di Qatar. Satu kes rakyat Malaysia kena langgar dengan orang Qatar langgar. Rakyat Malaysia tu pun bukan Islam, Cina. Para mugari duduk sana, kena langgar dengan orang Qatar, mati. Dan orang Qatar bayar 1 juta. Dia bayar 1 juta pada keluarga dia. Itu hukum Islam gitu tuan-tuan. Mati dia ada bayaran. Sebab dia cuai masa tu, memang dia salah. Orang tu lintas, patutnya kena berhenti masa dia lintas. Tapi dia bawa laju, dia langgar, mati dan dia bayar. Okey, tuan, habislah, akan datang. Allahu Akbar. Mana ni? Boleh sikit? 5 minit lagi, tuan-tuan semayang terus. Kita tengok tuan-tuan, saya habiskan. Maka sebenarnya pada masa sekarang ini segala anak-anak kaum Islam kita tidak gemar mereka itu pada membanyakkan faham segala ilmu fiqh yang terkandung ia di atas 4 rubuk ini. Yang tadilah, ibadah, munakahat, jenayah dan muamalat. Daripada kitab yang rendah seperti Iqna', ini kitab rendah untuk kita faham Iqna' dalam mazhab Syafi'i. Dan kitab yang pertengahan seperti Fathul Wahhab, Fathul Wahhab pertengahan. Dan kitab yang tinggi seperti Tuhfah, ini karangan Ibnu Hajar Al-Haythami, ataupun Nihayah, ini karangan Syekh Ramli rahimahumullah. Dan Ihya ni lagi tinggi, ini karangan Imam Ghazali yang terkandung ia di atas 4 rubuk. Berhenti di situ tuan-tuan. Di atas 4 rubuk. Baik. Kalau orang kata kat tuan-tuan, buat apa mengaji kitab ni? Apa banyak ngaji kitab Iqna', Fathul Wahhab, Ihya, tak payah mengaji. Ngaji Quran dan hadisnya. Ada orang macam tu kan. Bagi tahu dia lah. Mengaji ulama 4 mazhab ni semua mengaji Quran hadis. Betul tak? Tapi interpretasi dia memang ada khilaf. Dia ada fleksibel. Sebab tu tuan-tuan tengok ada kes di Arab Saudi tu. Sama-sama Salafi ataupun kita panggil Wahabi tuan-tuan. Pertemuan dahsyat. Sama-sama mereka. Dahsyat pertemuan ni. Kawan ni kata lawan ni, kawan ni kata ni. Contohnya satu bab muzik macam tu. Oi, bergaduh teruk tuan-tuan. Kalau yang hak keras tu memang seolah-olah sampai kata muzik halal ni macam rosak aku, boleh jadi kata sesat. Teruk bergaduh. Bab muzik, gaduh teruk. Bab tutup muka, gaduh teruk. Sama-sama Salafi ataupun kita panggil Wahabi tuan-tuan, pertemuan sama-sama teruk walaupun dia kata dia ikut Quran dan hadis. Pasal apa? Sebab memang dalam Quran dan hadis dia ada murunah, flexibility. Maksud dia kenapa ada murunah? Supaya Islam ni sentiasa relevan tuan-tuan pada setiap masa dan tempat, dan dia sebagai jadi mudah bagi umat Islam. Bukan semua benda tuan-tuan, bukan pada asasnya, pada furu' tuan-tuan, bukan pada usul, pada furu'. Jadi kalau orang sebut tak mau mengaji ni, nak ngaji Quran hadis tuan-tuan, ni jahil tuan-tuan. Kitab-kitab ni semua kalau kita buka ada Quran, ada hadis. Betul tak? Cuma cara memahami hadis timbul perbezaan. Baik tuan-tuan, cukup sekadar tu. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an humma tafarruqna ba'ni tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahrum wa la matuda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.